وعلى سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah memang daripada hamba kepada Allah yang telah menciptakan, supaya kita senantiasa ingat banyak umat-umat yang terdahulu telah Allah Ta'ala binasakan kerana sebab tidak bersyukur kepada apa yang telah dikurniakan Allah kepada mereka. Apalagi di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini, seharusnya lah kita senantiasa juga bersyukur lebih daripada hari-hari biasa, kerana bulan Ramadan itu satu bulan yang Allah Ta'ala telah menggandakan segala amal perbuatan baik kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membebaskan kita daripada api neraka di hujung-hujung akhir Ramadan, di mana disitulah yang kita mengharapkan malam Lailatul Qadar dianugerahkan kepada kita. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan pada minggu yang lalu, dan ceramah ataupun kuliah hari ini adalah merupakan sambungan daripada kuliah yang telah lalu, yaitu tentang ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahagian yang pertama iaitu ciri-ciri orang yang beriman sudah kita jelaskan 3 daripadanya pada minggu yang lalu, iaitu sifat orang beriman yang pertama adalah apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya akan bertambah keimanannya. Dan sifat yang ketiga adalah senantiasa bertawakal kepada Allah. Ingatlah bahawasanya tawakal itu tidak menafikan usaha, kerana banyak hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan hal demikian. Apatah lagi Rasulullah sendiri adalah merupakan seorang pedagang. Dia berusaha untuk menyara hidupnya sendiri tanpa dia itu menanti anugerah turun daripada langit. Dan dia juga memerintahkan kepada umatnya supaya berusaha. Jadi sudah barang tentu bahawasanya tawakal itu tidak bertentangan dengan usaha. Kita kena usaha dulu, baru kita bertawakal kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan seorang Arab Badui yang mengadu kepada Rasulullah tentang untanya yang hilang. Kemudian apa yang Rasulullah jawab kepadanya, adakah kamu tambat unta tersebut? Dia kata tidak. Rasulullah kata tambatkan dulu baru bertawakal kepada Allah. Jadi itulah kita kena usaha, dan apa segala usaha kita kena serahkan hasilnya kepada kehendak Allah Ta'ala, iaitu Allah sebagai wakil kita. Apa yang baik baginya adalah baik kepada kita, dan tidak akan dikatakan seorang itu bertawakal tanpa ada sifat qanaah. Apa sifat qanaah? Adalah sifat di mana itulah merupakan pemberian Allah kepada kita. Kalau sedikit kita cukupkan, kalau banyak kita barakatkan, iaitu kita memberikan kepada orang-orang yang tidak berupaya. Itu makna qanaah. Segalanya adalah memadai apabila sudah dianugerahkan oleh Allah. Sifat yang seterusnya iaitu sifat yang keempat, allazina yuqimunas shalah, iaitu orang-orang yang mendirikan solat. Inilah ciri orang beriman yang paling menonjol. Dan inilah pula satu sifat yang jarang-jarang, sudah hampir pupus kalau kita lihat berapa banyak yang orang sudah meninggalkan solat, apalagi kalau solat subuh. Sebab itu orang-orang Yahudi tidak gentar dengan orang-orang Islam, kerana orang-orang Yahudi pernah membaca satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sembahyang subuhnya orang-orang Islam itu sama banyaknya dengan sembahyang Jumaat, nescaya tidak akan ada satu bangsa pun yang akan dapat mengalahkan Islam. Tapi yang hakikinya yang kita lihat sekarang ini, sembahyang subuh itulah yang paling kurang. Kalaupun masjid itu ada di tengah-tengah perumahan, tidak penuh pun masjid itu. Tidak ada satu orang pun yang menjawab panggilan azan daripada rumah Allah. Hanya sebahagian dan segelintirnya saja. Itu pun memang orang-orang yang biasa. Apalagi kalau masjid-masjid yang luar daripada kawasan perumahan. Dan apalagi di rumah, tidak sedikit daripada kita yang tertinggal sembahyang subuh.
kerana sudah banyak hiburan yang ditonton pada malam hari. Jangan disalahkan hiburan, tetapi salahkan diri sendiri, kerana kita tidak punya prinsip hidup yang sayang kepada sembahyang subuh. Berapa tertinggalnya sembahyang subuh tadi merugikan kita, kita tidak mengerti, tetapi kita masih boleh mengejar yang dunia yang kita takut tertinggal. Jadi kita kena ubah diri kita. Muhasabah pada bulan Ramadan ini sangat penting. Berapa banyak orang yang mengerjakan puasa tetapi meninggalkan solat. Dia hanya solat pada bulan Ramadan kerana sayang puasanya. Ada yang punya demikian pandangan. Dan ada pula yang memang langsung tak solat luar Ramadan, sama dalam Ramadan, sama saja. Tapi dia kata dia sayangkan puasanya. Bagaimana puasa ini nak diletakkan di sisi Allah? Nak ditimbang tarakan nanti di akhirat, di akhir zaman kalau tidak ada solatnya. Solat bukankah tiang agama? Solat itulah tempat segalanya menempel, tempat segalanya untuk diperkukuhkan. Kalaulah tidak ada tiang, bagaimana dinding nak dinaikkan, atap nak didirikan? Tapi banyak daripada kita lalai tentang ini. Berapa banyak dilaungkan di khutbah Jumaat, di radio, di akhbar-akhbar, memperingatkan berapa banyak kebinasaan orang yang lalai kepada Allah Ta'ala, kerana orang itu jarang sekali untuk meminta keampunan daripada Allah disebabkan kelalaian dirinya sendiri. Dia langsung pergi jauh daripada peringatan yang diberi. Apalagi di Singapura ini, kalau kita tengok teknologinya sangat tinggi. Di mana saja dapat kita akses ataupun dapat kita lihat perkara-perkara baik, kalau kita mahu perkara baik itu untuk kita lihat. Tetapi berapa banyak orang yang punya pandangan demikian. Orang gunakan Facebook, gunakan apa saja yang untuk mudah dia dapatkan informasi, tetapi informasi yang bertentangan dengan ajaran agama, informasi yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu yang selalu dilungsuri. Inilah kita kena ubah, ingat memperingatkan antara satu sama lain. Wa imah dengan satu perkataan sekalipun, nasihatkanlah di antara kita. Tidak kita dan tidak tuan-tuan kita sering lalai. Maka itu berpesan-pesan itu adalah merupakan satu jalan supaya kita senantiasa beringat, kerana azab Allah tidak akan malu-malu diturunkan oleh Allah Ta'ala disebabkan kelalaian kita kepada nikmat Allah, dan kita melakukan dosa tanpa kembali kepadanya memohonkan keampunan. Inilah bulan yang sepatutnya kita penuhkan segala tumpuan. Kita ingatkan berapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan, berapa banyak istighfar yang sudah kita sebutkan kepada Allah, berapa banyak selawat yang kita sudah bacakan untuk Rasulullah. Kalaulah kita benar-benar umatnya yang cintakan kepadanya. Muhasabah diri sama-sama kita. Dan sifat yang selanjutnya, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan daripada sebahagian rezeki yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kamu, kamu nafkahkanlah. Infak, ada infak wajib, ada infak sunat. Infak sunat itu yang dikatakan sedekah, dan infak wajib itu yang dikatakan zakat. Setiap orang yang mempunyai lebihan harta, Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat. Antara kita ada yang begitu sangat pemurah, dan antara kita juga ada yang sangat lokek. Walhal Allah Ta'ala telah mengurniakan banyak harta kepadanya, tetapi dia tidak berkongsi dengan orang-orang yang Allah Ta'ala telah menjadikannya miskin. Tidakkah dia mengerti bahawasanya Allah Ta'ala telah menitipkan harta Allah kepadanya? Orang kaya adalah merupakan orang terpilih daripada Allah yang telah Allah Ta'ala titipkan harta kepadanya. Untuk apa? Untuk diberikan, untuk dikongsikan bersama dengan hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala beri dugaan di dalam kemiskinan. Orang yang miskin itu apabila dia benar-benar sabar kepada Allah, dia akan dapat ganjaran yang sangat luar biasa. Kerana orang miskin pernah datang bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagai wakil katanya, saya adalah merupakan ketua daripada sekumpulan orang-orang miskin dan fakir. Dia bertanya kepada Rasulullah, berapa banyak ibadah-ibadah yang orang kaya dapat kerjakan tapi kita tak dapat kerjakan. Jadi Rasulullah bertanya, bagaimana? Kalau kita disuruh solat, orang miskin solat, orang kaya pun solat. Kalau disuruh puasa, orang miskin pun puasa, orang kaya pun puasa. Tapi kalau disuruh zakat, orang miskin tak dapat melakukan zakat, tapi orang kaya dapat mengerjakannya. Sedangkan kemiskinan dan kefakiran bukan kami minta, tetapi itu adalah merupakan keadaan yang sudah diberikan oleh Allah. Bagaimana untuk menyeimbangkan keadaan ini supaya kami dapat mengerjakan segala perintah yang Allah Ta'ala berikan. Walhal kalau kita lihat zakat tidak diwajibkan kepada orang miskin kerana Allah Ta'ala tahu iaitu kemiskinan itu tidak mewajibkan zakat. Lalu Rasulullah berkata kepada wakil orang-orang fakir dan miskin ini, janganlah kamu berduka kerana kamu juga mendapat ganjaran yang tidak akan didapati oleh orang-orang kaya. Lalu Rasulullah mengingatkan, di dalam syurga nanti ada sebuah bilik yang diperbuat daripada berlian merah. Kita tahu batu berlian selalunya warnanya putih, tetapi ini adalah merupakan berlian yang warnanya merah. Dan kalau siapa yang mengkaji tentang batu-batuan, batu permata berlian warna merah adalah merupakan berlian yang sangat tinggi harganya. Sebab berlian itu jarang-jarang boleh didapati. Maka itulah keistimewaan orang-orang miskin. Di dalam syurga nanti akan ada bilik yang diperbuat daripada berlian merah. Bilik itu diperuntukkan oleh Allah Ta'ala kepada para anbiya, para rasul, para awliya, para salihin, dan para masakin, orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Tidak diuntukkan kepada orang-orang kaya. Itu yang Rasulullah katakan kepada wakil orang miskin ini, bergembiralah kerana kamu akan bersama-sama dengan para awliya, para salihin dan para anbiya. Tidak orang-orang kaya bersama dengan kami, tetapi kamu orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kesengsaraan di dunia sebagai ujian hidup, dan kamu bersabarlah, kata Rasulullah. Keistimewaan yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada orang yang bertanya tadi, kamu akan lebih dulu masuk syurga setengah hari daripada orang-orang kaya. Dan masa di akhirat setengah hari adalah menyamai dengan masa di dunia 500 tahun. Kamu sudah bersuka-sukaan di dalam syurga, sedangkan orang-orang kaya masih lagi dihisap di padang mahsyar, daripada mana harta itu didapati, ke mana harta itu dibelanjakan. Belum habis-habis lagi, tapi kamu sudah dibuat oleh Allah Ta'ala merentasi sampai masuk ke dalam syurga. Dan yang ketiga, hisab kamu lebih ringan daripada hisab orang-orang kaya. Kalau hisab orang-orang kaya akan ada soalan daripada mana harta itu diambil, didapati. Tetapi bagi orang-orang miskin tidak ada harta yang dimiliki. Bagaimana untuk dipertanyakan daripada mana harta yang kamu dapat? Dan kalau orang-orang kaya akan ditanya oleh Allah Ta'ala, ke mana harta yang kamu dapat itu kamu belanjakan? Bagi orang-orang miskin tidak akan ditanya demikian kerana tidak ada harta yang untuk dibelanjakan. Itu tiga perkara yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada orang miskin yang sabar menerima qada daripada Allah. Maka Rasulullah kata, bergembiralah sekali lagi kepada orang-orang miskin dan bersabarlah. Itu yang dikatakan, kalau orang-orang miskin itu bersabar dan orang-orang kayanya bersyukur, akan amanlah dunia ini. Inilah yang dikatakan, wa mimma razaqnahum yunfikun, daripada sebahagian rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, kamu nafkahkanlah. Ini adalah merupakan 5 sifat bagi orang-orang beriman.
ulaika humul mu'minuna haqqan, dan mereka-mereka itulah yang mempunyai 5 ciri-ciri sifat ini adalah orang mukmin yang sebenarnya. Apa ganjaran Allah kepada kita yang telah memiliki 5 sifat ini? Yaitu Allah Ta'ala lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka adalah darajat-darajat di sisi Tuhan, wa maghfiratun wa rizqun karim, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala akan merezekikan kita dengan rezeki yang mulia. Apa rezeki yang mulia ini? Adakah harta benda? Adakah kesihatan? Ada sebahagian ulama mengatakan rizqun karim adalah akhlak karimah, iaitu kita berakhlak baik disebabkan kita telah mengikut 5 ciri sifat yang Allah Ta'ala untukkan kepada orang-orang mukmin, dan kita telah melakukannya. Ini adalah bahagian pertama daripada ya ayyuhallazina amanu, iaitu sifat-sifat orang yang beriman. Kemudian itu bahagian kedua daripada ayat yang tadi kita baca adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Bila Allah Ta'ala telah mewajibkan orang-orang Islam berpuasa? Iaitu di akhir bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Diwajibkan puasa kepada umat Islam. Datang Ramadan, kerana lepas Sya'ban adalah Ramadan, jadi ayat itu turun kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW untuk memberitahukan kepada umat Islam bahawasanya Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan akan datang, iaitu pada tahun 2 Hijrah, selepas daripada Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah. Maka semua orang patuh. Dan yang kita lihat apa yang terjadi pada pertama Ramadan diwajibkan oleh Allah Ta'ala, berlakunya satu peperangan yang sangat bermakna kepada umat Islam, iaitu kepada sejarah dakwah Islamiah, iaitu berlakunya Perang Badar pada 17 hari bulan Ramadan ketika tahun pertama, bulan pertama, iaitu bulan pertama Ramadan yang diwajibkan berpuasa, berlaku peperangan. Lihat orang-orang dulu ketika diwajibkan oleh Allah Ta'ala puasa, mereka juga disuruh berperang. Jadi sekarang ini kita tidak ada alasan untuk apabila sedang berpuasa berlemah-lemahan, iaitu kita bermalas-malasan, sedangkan orang dulu apabila berpuasa pergi perang. Bagaimana kuatnya jiwa mereka, iaitu peperangan Badar adalah merupakan peperangan yang sangat besar, walaupun dalam kuantiti tentera yang kecil, tetapi besarnya itu disebabkan bermaknanya tentang dakwah Islam. Walhal kalau kita lihat apa sejarah Perang Badar ini, iaitu Allah Ta'ala yang telah memerintahkan Rasulnya boleh berperang dengan orang-orang kafir. Ketika itu Rasulullah telah mengatur perancangan untuk mencegah datangnya sebuah kafilah, iaitu kafilah perniagaan daripada Syam yang untuk pulang ke Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Itu saja tujuan Rasulullah mengumpulkan orang-orangnya yang sebanyak 313 pejuang Badar, yang hanya memiliki 2 ekor unta tunggangan dan tidak punya senjata yang lengkap. Hanya senjata yang sangat sedikit dimiliki oleh beberapa orang saja, yang lainnya semua kayu runcing saja, yang ada batu dan sebagainya sebagai lastik. Ini yang disiapkan oleh Rasulullah, tidak lebih daripada itu. Sedangkan apabila berita tentang pencegahan ataupun halangan daripada Rasulullah ini sampai kepada pengetahuan Abu Sufyan, dia telah memberitahu kepada Abu Jahal dengan mengirimkan seorang kurir yang membawa pemberitaan itu. Maka telah dikumpulkan Abu Jahal, pahlawan-pahlawan Quraisy, iaitu Quraisy Jahiliyah, yang untuk menyerang, membantu kafilah Abu Sufyan. Dan dia telah mengumpulkan 1000 orang tentera dengan perlengkapan senjata yang lebih besar dan lebih baik, lebih kuat daripada apa yang telah dikumpulkan oleh Rasulullah dan orang-orang Islam yang hanya 313 orang itu saja, dengan 700 ekor unta tunggangan. Jadi tenteranya besar sekali. Jadi untuk menghadapi tentera Islam yang hanya punya persediaan yang sangat sedikit dan tidak ada pun kemauan untuk berperang pada asalnya, sehingga ada sebahagian daripada orang-orang yang dibawa oleh Nabi itu mengatakan,
Kan asalnya kita hanya mau mencegah kafilah Abu Sufyan daripada Syam ke Mekah, tetapi sekarang sudah berbalik keadaannya, iaitu kita akan berperang dengan satu kumpulan tentera yang besar. Artinya kita akan seolah-olah menghadap satu orang menghadap kepada 3 tentera, sedangkan kita tidak punya senjata yang lengkap. Itulah yang ada sedikit bisikan-bisikan dan keraguan-raguan oleh tentera yang 313 orang ini, yang akhirnya Nabi minta doa kepada Allah Ta'ala, Nabi solat dan minta doa kepada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala turunkan malaikat-malaikat sebagai pembantu untuk memenangi perang Badar ini. Jadi perang Badar adalah merupakan perang yang sangat mustahak di dalam sejarah Islam, dan dia berlaku pada bulan Ramadan. Begitu juga banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu kalau tuan-tuan masih ingat sejarah di mana peperangan Bani Israel, orang-orang Israel yang menawan Palestin dengan orang-orang Arab. Konflik itu tidak habis sampai tahun 1967, yang akhirnya tentera Israel dapat mengalahkan sebahagian daripada tanah tinggi Golan dan sebahagian daripada terusan Suez ataupun Gunung Sinai telah ditakluki oleh orang-orang Yahudi, yang akhirnya perang balas daripada tentera Mesir yang bersekutu dengan tentera Syria dapat menakluki semula Sinai dan sebahagian daripada tanah tinggi Golan yang berlaku pada tahun 1973, dan peperangan ini berlaku pada bulan Ramadan juga, yang akhirnya dimenangi oleh tentera Mesir dan tentera Syria. Yang disebabkan oleh berlakunya peperangan ini, maka terjadilah perjanjian Camp David, di mana perjanjian ini telah dimeterai oleh sebahagian daripada kuasa-kuasa besar orang-orang Yahudi, terutama sekali kepala negara Amerika. Dan kita tidak memperpanjangkan tentang kisah ini kerana dia ada sedikit berbau politik tentang pergolakan Timur Tengah. Jadi itu hanya yang kita sebutkan adalah berlakunya peperangan itu adalah merupakan satu ketika di mana Ramadan juga berlakunya perang itu. Jadi Ramadan adalah merupakan, kalau kita kata merupakan bulan keberkatan yang disurahkan rahmat kepada kita oleh Allah, adalah benar. Kerana beberapa perkara yang berlaku dalam bulan Ramadan, khususnya tentang peperangan, selalu dimenangi oleh orang-orang Islam. Dan kalau kita kaji betul-betul peperangan tahun 1973, tindak balas Mesir dengan menyerang Sinai dan menguasai sebahagian daripada terusan Suez, siapa yang memang orang ahli strategi, dia akan mengatakan begitu sangat rapi strategi itu diatur sehingga kan tak dapat ditrace ataupun dikesan oleh pihak Israel. Dan ketika perang ini dimenangi oleh orang-orang Mesir, maka terjadilah satu perubahan pemikiran ataupun impaknya kekalahan Israel itu kepada orang-orang Islam sendiri, mengatakan bahawasanya rupa-rupanya Israel bukanlah satu kuasa besar yang kebal, yang tak dapat dikalahkan kerana pernah Mesir mengalahkan mereka. Jadi ini adalah merupakan sejarah yang berlaku pada bulan Ramadan, dan kita tidak melibatkannya dengan apa-apa perkara politik di antara pergolakan Timur Tengah, iaitu antara orang-orang Israel dan orang-orang Islam sendiri. Saya rasa sampai di sini saja kita berhentikan kerana sudah hampir jam 2, dan insya-Allah pada minggu depan kita akan menerangkan tentang perbezaan puasa-puasa umat yang terdahulu dengan orang Islam, iaitu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairan fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.